Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak sharekan cara nak melakar pola baju kurung moden. Ada tiga versi yang saya akan buat, saya akan tunjukkan. Versi yang pertama, dart di belakang saja. Versi yang kedua, dart depan, dart sisi dan dart di belakang. Serta versi yang ketiga, princess dart. Garisan mula-mula yang perlu kita ada adalah garisan bahu. So kita buat garisan bahu ya. Ini saya buat pola basic ya. Pola basic, dan ini pola basic bahagian hadapan. Ini pola basic depan ya. Okey, ini garisan bahu. Setelah kita dapatkan garisan bahu, kita dapatkan labur baju. Labur baju ni terpulang pada kita lah, nak labur berapa. 39 boleh, 40 boleh, nak pendek pun boleh, so terpulang. Ini boleh berubah. Ini labur baju Kemudian kita perlu ada garisan dada. Garisan dada. Kita buat je garisan dada ni seperti saya punya formula sebelum ni lah. Ini garisan dada. Kalau ikutkan formulanya, yang dada dibahagikan dengan 4. Ikut formula dada bagi 4. Tapi oleh kerana kalau dada contoh 40 dibagikan dengan 4, dia besar sangat. Kalau 10 inci tu bagi saya lah. Saya tak buat macam tu. Saya biasa kalau dada, saya akan buat yang seperti formula baju Melayu tu lah yang saya bagi. Dia mesti saya akan kurangkan setengah inci. Saya akan ikut dada saiz L berapa, M berapa, boleh refer ke saya punya pola bahagian baju Melayu tu. Dekat situ ada saya bagi formula yang saya buat lah. Tapi kalau anda nak kelonggaran di bahagian lubang ketiak, boleh je buat dada bahagi dengan 4. So dada bahagi 4 itu adalah jarak daripada bahu ke dada. Seperti yang formula saya yang biasa saya akan pakai, bahu ke dada sekiranya saiz si pemakai lilit dadanya 38 ke 40, saya akan buat 9,5. Okey, saya kurangkan setengah inci. Maknanya daripada bahu ke dada adalah 9,5. Okey. Kemudian kita dapatkan lingkar dada. Lingkar dada kita bahagikan dengan 4 bersamaan dengan 10 tadi 10. Okey, 10 ni kita tandakan di sini. Dia sama je formula dia untuk bahu ke dada, sama pakai yang dada bagi 4. Untuk dapatkan dia ni pun sama, dada dibahagikan dengan 4. Okey. Cuma saya beza itu je. Saya bahu ke dada saya tak pakai dada bagi ke 4. Itu je beza saya. Yang lain saya follow sama. Sebab saya tak suka keruk ketiak ni dia besar. Saya tak sangat suka keruknya jenis besar. Tapi kalau anda rasa macam si pemakai tu dia punya lengannya besar, boleh better pakai dada bagi dengan 4. Nanti kalau dikecilkan takut tak muat pula dia punya lubang ketiak nanti kan. Okey, selepas kita dah dapat tadi ini lingkar dada bagi dengan 4, kita dapat 10. Sini 10 inci. So kita tambah basi kelonggaran. Basi kelonggaran untuk biasa yang saya buat adalah 3 suku inci. Basi kelonggaran. Basi kelonggaran ni kalau 0.75, 3 suku inci lah ya, ke 1 inci, ini basi kelonggaran regular fit. Kalau 1 ke 1,5, ini kelonggaran muslimah. Boleh juga ke 2 inci. Ini pun kelonggaran muslimah. So terpulang pada kita. Kita nak pakai yang mana, regular atau muslimah. Kalau yang 0.5, ini fit. Ini betul-betul fit. Terpulanglah kita nak pakai yang mana. Macam saya biasa pakai 0.75 ni, 3 suku inci. Ukuran bahunya kita dah dapatkan tadi. Bahu dibahagikan dengan 2. Okey, ukuran bahu. So kalau atas ni kita buat sini pun sama. Di sini, di dada. Kita buat pun sama. Kemudian kita luruskan. Dapat jawapan bahu ni, kita buat sama juga dengan dada. Kemudian kita buat kotak 4 segi macam ni Selepas itu, di garisan bahu ni, kita turunkan 1 inci.
Turunkan 1 inci. Okey. Antara garisan ni saya bagi A A. Antara titik A ni ke dada ni titik B. Ini B. Ke dada titik B. Okey. Antara A ke B kita ukur dan kita bahagikan dia kepada 2. Kita bahagikan dia kepada 2. Buat satu garisan. Okey. Ini saya bagi C. Di garisan C ni, di titik C ni, kita masukkan setengah inci ke dalam. Okey. Setelah itu kita ambil pembaris lengkung macam ni. Pembaris L ni. Kita lengkungkan dia. Hubungkan titik ni. Daripada A ke C dan ke bawah. Okey. Maknanya hubungkan dari titik A sampai yang ni. Yang ni dah tambah fasikular lenggaran ya. Ini belum tambah fasikular lenggaran, ini dah tambah fasikular lenggaran. Sambungkan dia daripada titik A sampai ke sini. Ini saya bagi titik D lah. A sampai ke D ya. Kemudian kita dapatkan garisan untuk buat leher ni, garisan leher ni. Untuk dapatkan leher, dia punya formula 1/6 leher. Contoh lehernya adalah 16. So kita akan dapat dalam 2.66 something kan. So kita ambil 2.6 di sini. So sinilah 2.6. Kemudian turun ke bawah ni kita buat dia 4 inci. Standard biasa 4 inci lah. Kalau nak ikutkan 3,5 boleh, ke 4 inci pun boleh. Terpulang kepada kita lah, tengok kepada saiz leher si pemakai. Kadang-kadang kalau saiz si lehernya BC, kita jangan buat 3,5, kita buat 4. Kalau nak tahu standardnya adalah 4. Turun ni 4 inci. Turun ke bawah dia 4 inci. Biasa kadang-kadang saya akan buat 3,5 sebab di belakangnya saya akan tambah 2.6 tadi tambah 1, 3.6. So saya akan buat kat sini lah 3.6. Itu formula dia. Tapi kalau nak kirakan kalau basic, kita buat 4 je okey. Maknanya standard adalah 4. Kemudian daripada sini, ini saya punya secret lah, rahsia untuk buat leher. Biasa memang saya akan pakai macam ni. Daripada hujung ni, hujung ni, contoh macam gini, line ni kita kira hujung kertas hujung ni. Saya akan masukkan di setengah inci, baru saya akan buat dia punya lekuk leher. Nanti saya tunjukkan kenapa saya buat begini. Kenapa saya tak tajamkan dia terus, saya buat dia begini. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, ni saya akan tunjukkan contoh kenapa saya masukkan untuk leher setengah inci Okey, yang ini saya masukkan setengah inci. Contoh yang pertama saya akan masuk ikut formula saya lah. Saya akan masuk setengah inci. Kemudian kita akan garis bentuk leher hadapan Ini untuk leher hadapan Okey. Yang kedua kita terus dia buat dia tajam. Kita terus dia, maknanya kita sambung sini sampai ke titik ni titik ni, dari sini kita sambung sampai ke sini. So kita saya akan buat terus. Okey, nanti saya akan gunting. Okey, sekarang dah ada lah. Yang ni yang tajam, yang saya buat terus saja. Yang ni yang saya masukkan setengah inci. Perbezaannya begini Yang ni yang setengah inci Yang setengah inci saya masukkan ke dalam setengah inci, baru saya lekukkan dia. Okey, ini beza dia. Rupa dia nanti. Yang ni yang terus tajam tadi lah, tanpa masuk setengah inci. Okey, ini rupa dia yang tanpa masuk setengah inci, yang ini yang masuk setengah inci. Saya lebih prefer yang ini sebab kita punya leher akan jadi bulat cantik kan. Walaupun kita buat pelapis leher, tapi pelapisnya akan follow bentuk leher juga. So kalau kita buat begini, nanti dia akan jadi macam ni, dia tajam. Ini dia bulat. So terpulang pada kita nak bentuk dia tajam ataupun bentuk dia bulat. Saya lebih prefer macam ni sebab bila nak jahit senang membanding dengan yang bentuk tajam ni. So terpulang pada anda lah nak pilih yang mana. Tapi inilah cara saya yang masukkan setengah inci ni. Setelah itu kita sambungkan garisan dada dengan leher ni. Sambungkan garisan garisan bahu ke leher. Kita sambungkan garisan bahu ke leher. Selepas dah dapat ni, kita dapatkan garisan pinggang.
Daripada nak tahu ke mana duduknya pinggang, untuk bahagian hadapan, dia punya standard formula dia bahu ke pinggang adalah 15 inci. So kita dapatkan daripada atas ni, daripada garisan bahu ni, turunkan 15 inci. Kita turunkan dia 15 inci Ini untuk bahagian dada, pinggang hadapan. Bahu ke dada, bahu ke pinggang 15 inci. Untuk bahagian badan depan. Dan setelah itu kita dapatkan lilit pinggang. Lilit pinggang dibagikan dengan 4. Dah dapat lilit pinggang, dapat bagikan 4, dapat jawapannya. Contoh di sini adalah 9,5. Contohnya di sini, kita tambahkan juga basi kelonggaran 3 suku inci. Sama seperti atas, 3 suku inci basi kelonggaran. Okey, kemudian kita dapatkan punggung. Punggung daripada ini pinggang. Kita dapatkan garisan punggung. Garisan punggung, standard formula dia adalah daripada pinggang ke punggung 8 inci. Ini standard 8 inci. Setelah kita dapatkan daripada pinggang ke punggung 8 inci, kita buat garisan. Kemudian kita dapatkan ukuran lilit punggung. Dibagikan dengan 4, kita akan dapat jawapan. Contohnya di sini, saya dapat ni 9,5, yang ini dalam 11,5. Sini 11,5. Ditambah juga basi kelonggaran. Jangan lupa basi kelonggaran kotak nanti ketat. 3 suku inci basi kelonggaran. Okey, kemudian kita gariskan menggunakan pembaris lengkung. Pembaris yang jenis ni kalau ada yang spesifik, baguslah. Okey, boleh pakailah. Ataupun kalau tak ada, yang jenis biasa yang pakai coklat, tapi jenis yang pakai ini lah untuk buat lengkungan, bukannya L ni ini lengkung untuk lengkung biasa dia orang buat untuk lengkung lengan. Okey, kita pakai pembaris ni, kita sambungkan saja daripada D ke E, F dan bawah ni kita akan straight luruskan je. Buat sementara kita akan luruskan je dulu yang bawah ni. So kita akan gariskan. Yang ni kita luruskan saja dulu Okey. Sekarang ni, yang ini kita tak mahu dia tajam macam ni, kita shapekan dia cantik sikit. Okey. Yang ini baru kita akan adjust. Dia kita adjust dari sini. Sebab yang ni dia akan biasanya akan berlebih sikit daripada punggungnya saiz tadi. Yang ni kita kena pandai adjust lah supaya dia tak nampak lah. Kalau kita pakai totally ni nanti dia akan masuk balik ke dalam. Jadi pelik nanti dia punya baju. So kat sini kita kena pandai lah. Biasa macam tu lah, saya akan pakai macam ni sikit. Lepas tu saya akan pakai pembaris lurus. Kalau anda nak tu senang je anda buat begini. Tambahkan je dengan pembaris lurus kat atas dia ni. Dan terus garis. Begini. Kemudian yang ini macam biasa seperti sama jugalah, kita jangan tekan dia, kita shapekan dia sikit. Jangan bagi dia patah, kita shapekan dia sikit. Okey. Ini adalah pola basic bahagian badan hadapan. Lepas tu bawah dia ni nanti kita akan naikkan sama ada 1 inci ataupun 3 suku inci. Terpulang pada kita. Kita nak naik 1 boleh, nak naik 3 suku pun boleh. So kita lengkungkan di depan ni menggunakan pembaris yang sama. Tapi jangan ambil yang ni sebab dia kan pembaris ni, kalau kita perasan yang ni dia lebih lurus, yang ni dia lebih membengkok.
yang atas ni, yang bawah ni lebih lurus sikit. Jadi kita kena pandai lah di sini kita ambil yang bahagian side lurus. Sebab kalau kita ambil yang membengkok begini, nanti kita nak jahit kain tu susah. Sebab kain dalam tu kita nak lipat masuk ke dalam, benda ni dah melengkung. Jadi susah sikit. Dia boleh jahit, ada teknik dia. Tapi bagi anda yang beginner, yang baru nak belajar nak jahit, nanti akan menghadapi kesukaran. Kalau dah biasa, kita okey lah, tak ada masalah. Tapi itulah bagi saya, ambil yang di hujung ni, yang sedikit lurus. Sebab dia ni sebenarnya kita nak naikkan dia supaya bila kita pakai, dia tak jatuh labur ke bawah begini, dia tak akan jadi begini bila kita pakai. Kita nak dia nampak straight bila kita pakai. Itu sebab kita akan naikkan. Okey, dah siap. Pola hadapan kita pun dah siap. Pola hadapan ni, ukuran yang saya bagi ni tak termasuk basi jahitan ya, tapi dah termasuk kelonggaran. Basi jahitan tak termasuk Kalau dah siap yang pola depan, kita hanya duplicate je macam ni. Untuk pola belakang kita duplicate saja. Dia. Okey, inilah saya dapat sebab saya duplicate daripada pola hadapan. Okey, kita nak buat dia punya garisan. Ini saya tulis baliklah. Sini bahu, dada, pinggang, punggung, labuh baju Kita duplicate sekali dengan tanda-tanda lain yang kita dah tambahkan dengan kelonggaran. Sebab badan depan dan belakang sama je. Kita duplicate dengan dia punya dah siap titik-titik kelonggaran Duplicate balik seperti yang di depan. Okey, untuk bahagian badan belakang. Sebab bahagian badan belakang ni dia punya jatuh bahu daripada bahu ke pinggang sama je 15 inci saya buat. Sebab kalau kita nak pakai yang formula 14 inci, nanti saya akan tunjukkan untuk part mana yang kita pakai 14, untuk part mana yang kita pakai 15. Tapi kalau untuk basic saja, depan dengan belakang adalah sama. Kemudian daripada sini kita turunkan 1 inci tadi, seperti biasalah turun bahu 1 inci. Okey, daripada titik ni A, kita dapatkan titik A ke B. Okey, titik A ke B kita bagi 2, sama juga seperti yang depan tadi. Kita bahagikan dia 2. Kemudian kita masukkan dalamnya suku inci saja untuk bahagian badan belakang. Bahagian badan depan kita masuk setengah, bahagian badan belakang kita masukkan suku inci saja. Okey, daripada titik ni, daripada titik A kita sambungkan sini. Titik ini dan ke C kita buat menggunakan pembaris L ni Kita sambungkan garisan sama seperti depan tadi. Buat baju ni tak susah sebenarnya. Memang tak susah. Kita daripada basic pola ni macam-macam baju kita buat, tapi basicnya inilah. Nak buat macam-macam, nak potong 8, potong 9 ke, potong 10 ke, semua boleh. Setelah itu kita dapatkan garisan leher seperti biasa. Tadi saya punya leher dalam 2.6. Okey. Bawah ni kita turunkan dia 1 inci. Untuk ini. Depan tadi kita turun 4 kan. Untuk leher depan kita turunkan 4. Untuk belakang kita turunkan 1 inci saja. Kemudian kita ambil pembaris L seperti biasa. Kita ambil pembaris L dan kita gariskan lengkungan ni. Okey, kita gariskan. Lepas tu kita sambungkan daripada leher ke bahu. Yang kita turunkan 1 inci tadi, leher ke bahu. Okey, kemudian kita teruskan je lah gariskan yang lain-lain. Yang dada ke pinggang, pinggang ke punggung ni kita gariskan je. Kita sambung balik garisan dia. Okay, yang depan ni saya repair balik sebab saya melekukkan dia tadi berbeza. Jadi saya repair balik Untuk bahagian depan ni saya buat dia begini. Sebenarnya dia bukan begini. Dia begini pembaris ni. Dia harus dilekuk ke gini. Okey, yang ni tak pakai lah. Yang ni kita betulkan balik.
So sekarang ni pola depan dengan pola belakang dah sama macam ni lah. Lepas tu belakang pun sama, kita naikkan bawahnya 1 inci ataupun 3 suku inci terpulang pada kita dan kita lekukkan. Okey, so sekarang dah dapatlah pola bahagian depan dengan pola bahagian belakang. Dia yang bezanya depan dengan belakang ni adalah di ketiak, lubang ketiak dengan di leher saja. Biasa kalau you all nak buat, tak payah buat macam ni lah. Macam ni kan dua kan. Kalau nak buat biasanya ada yang tu dia akan buat dekat sini je. Dia buat kat sini, depan dengan belakang dia, maknanya ada satu lagi garisan di belakang. Nanti bila tu dia macam putus-putuskan je ni, lepas tu dia tekap. Ni pun sama, dia putus-putuskan. Tapi kalau macam you all nak simpan untuk diri sendiri, tak apalah buat dua pun boleh. Maknanya kena tahulah beza bahagian pola hadapan adalah di keruk ketiak dengan di leher saja. Beza dia dengan bahagian depan dengan belakang. Itu je beza dia. Okey, sekarang saya akan tunjukkan daripada pola basic ni pola basic ni saya akan tunjukkan satu pattern yang pertama dulu Pattern yang pertama untuk kurung moden yang menggunakan dart bahagian belakang badan saja. Dart bahagian belakang yang ini taklah. Jadi depan kita tak usik. Cuma depan kita potong dia secara lipat on fold secara lipat dua. Kain tu dilipat dua. Kemudian baru kita letak pola. So kalau nak yang versi yang pertama menggunakan dart belakang saja, bahagian hadapan kita jangan usik pola depan. Kita hanya usik pola bahagian badan belakang. Caranya begini, kalau nak dapatkan dart di bahagian badan belakang, kita pastikan kita ada ukuran mercu ke mercu. Ini kena ada, ini wajib untuk dapatkan dia. Kalau tak boleh nak buat dart lah. So seperti ni saya dah dapatkan dia punya bercu punya ukuran. So kita line yang kita nak buat ni, daripada tepi ni kita dapat ukuran contoh 3 inci. So kita daripada tepi ni kita ukur 3 inci dan kita line. Okey, line ni start bermula daripada garisan dada sampai ke bawah ke punggung ni Kemudian kita akan turunkan 1 inci. Daripada atas ni kita turun 1 inci. Ini untuk bahagian ini yang saya tunjukkan ni pattern yang pertama dart yang ada di bahagian badan belakang. Okey, kita dah turunkan 1 inci. Daripada daripada line pinggang, nak tahu berapa panjang dart bawah ni, kita turunkan dia 4,5 inci. 4,5 Dia punya formula dia 4,5. Ni 4,5 inci. 4,5 inci Kemudian di sisi dia dart kita kena tahu dart adalah 1 inci. So dart 1 inci kita bahagikan dua, sini setengah dan sebelah sini pun setengah. Okey, untuk bahagian lepas tu kita start garis lah. Untuk bahagian badan belakang saya hanya luruskan saja garisan dia. Kita buat garisan lurus je di dart ni. Okey, kita dah dapat. So sekarang ni dart dah ada di bahagian badan belakang. Di sisi pinggang ni kita kena tambah. Kalau tak nanti dia kecil. Jadi kita tambah. Sini dart 1 inci. Tepi ni pun kita tambah 1 inci. Kita mesti follow dart ni. So dart kita tambah 1 inci. Tepi ni kita tambah 1 inci. Dan kita akan buat garisan yang baru. Ini garisan baru. Maknanya hitam ni dah tak pakai dah. Ini dah tak pakai. Ini adalah garisan baru. Bila kita potong tu mengikut ini lah. Yang biru ni. Okey. Dia rupa memang pelik. Tapi bila kita dah letak dart, automatik benda tu akan berganjak ke sini. Sebab dart dia kan 1 inci kan. So automatik. Kalau tak ditambah, nanti pinggang akan jadi sempit. Mungkin tak boleh pakai langsung lah. Sebab kita buat kelonggaran 3 suku je. Yang diperlukan untuk dart 1 inci yang memang tak akan masuk. Lepas tu, dah siap ni. Dah siap, okey semua. Jangan lupa ini bahagian badan belakang kita potong 2 keping. Potong 2 keping sebab belakang badan kita harus tambah zip di bahagian belakang badan ni. Untuk zip dia punya kelonggaran untuk zip, basi untuk zip adalah 1 inci. 1 inci.
Tapi kita lebihkan dulu terus di atas ni begini. Lebihkan sedikit. Ini garisan leher kan? Garisan leher yang kita buat. Jangan buat ngam-ngam bila potong tu. Potong jangan ngam-ngam di sini. Kita lebihkan sedikit. Nanti saya akan tunjukkan kenapa saya lebihkan dia sikit. Okey, sekarang saya dah siap potong. Ini depan bahagian pola depan. Ini belakang. Macam tadi saya cakap lah, kalau nak tahu senang je beza dia. Tengok keruk ketiak dia. Tengok paling obvious leher lah. Leher memang obvious. So kita tahu yang leher depan adalah leher dia ke dalam sikit, dia punya keruk leher. Turun dia. Yang ini sikit. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan kenapa saya suruh kenapa saya suggest tambahkan sedikit, lebihkan sedikit dia punya zip punya basi ni Sebab bila zip kita tak jahit macam ni untuk zip kita akan jahit di sini, di line yang hitam ni kan. Ini basi dia untuk di belakang. Jadi kita akan lipat basi dia ni. Untuk bahagian belakang, basinya kita akan lipat. Ini kita biasa akan pakai zip sorok. Saya advise pakai zip sorok. Orang tak pernah lagi lah saya nampak pakai zip yang bukan zip sorok untuk bahagian belakang dari, sebab dia tak nampak cantik. Dia zip sorok ni dia nampakkan sekeping je. Kalau you nak pakai zip yang bukan zip jenis zip sorok, bukan kata tak boleh, tapi memang tak buat lah. Kedua, sebab nanti zip tu akan timbul, so tak cantik. Dekat belakang badan dia akan nampak timbul zip tu. Biasa kalau nak pakai zip, biasa saya akan pakai saiz 21, 22. Cantik lah untuk dibuka. 16, 18 tu pendek sangat. Kalau 21, 22 ni cantik lah. Ini sebabnya saya suruh lebihkan dia tadi. Sebab bila kita lipat dia ke belakang, contoh kalau kita buat satu line kita buat yang sama dengan leher. Ini contoh line yang leher. Dia lipat kat sini. Nanti dia takkan, kalau perhatikan, nanti dia takkan bersambung dengan leher ni nanti. Dia takkan bersambung. Dia takkan ada basi untuk di leher ni. Dia takkan bersambung. So nanti bila kita nak jahit, nak pusing dia balik, kita nak pusing dia, so dekat sini tak cukup. Bila tak cukup, nak sambung dengan pelapik leher, tak cukup. Jadi kita lebihkan dulu. Begini, saya memang biasa akan lebihkan dulu. Dia punya basi ni, basi zip ni, kita akan lebihkan dia. Selepas kita jahit zip, dah siap zip. Contoh dia begini saya ambil contoh ni. Zip dah siap dijahit, dia akan ada lebih dua-dua kiri kanan macam ni kan. Kemudian baru saya potong bila saya nak jahit ke pelapik leher tu. Baru kita potong, baru dia akan sama di sini. Kalau tak, dia tak sama. Inilah dia pattern kurung moden dart belakang. Dia hanya usik belakang je. Lepas ni saya akan tunjukkan kurung moden dart sisi, dart depan dan dart belakang. Maknanya dart sisi kita akan usik bahagian badan depan, dart sisi, dart depan dan dart belakang.